A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Okay, InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Ibrahim. Kita sampai ayat yang ke-22. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat yang ke-23. Sebelum kita sambung, cuba tengok maksud ayat yang lepas dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Okey, cerita ayat yang lepas ialah Allah menceritakan tentang bagaimana perbualan dialog antara syaitan, antara iblis dengan ahli neraka setelah semua manusia telah diberi hukumannya dan setelah semua ahli syurga memasuki syurga dan ahli neraka memasuki neraka. Dan juga setelah ahli syurga yang pada awalnya peringkat awal dimasukkan ke neraka juga telah keluar neraka dan masuk ke syurga. Setelah itu semua, proses itu semua, berlakulah dialog antara syaitan, iblis dengan ahli neraka yang Allah rakam dalam ayat ini, dalam ayat 22 surah Ibrahim, perkara yang belum berlaku tapi sebagai pengajaran, sebagai panduan kepada manusia yang membaca, yang mentadabbur ayat ini supaya mereka mengambil peringatan, memuhasabah diri dan buat perubahan. Jangan lagi tertipu dengan tipu daya syaitan. Bila kita asyik ditipu oleh syaitan pagi, petang, siang, malam sampailah kita mati, bukan setakat kita akan menyesal masa mati, masa di pada mahsyar, tapi kita akan menyesal sampai ke dalam neraka dan kita akan disakiti oleh syaitan sampai ke dalam neraka. Masa tu syaitan tidak ada kuasa untuk mengazab kita, tapi dengan kata-kata dia menjadikan satu penyiksaan mental kepada ahli neraka. Jadi perbualannya, kesimpulan perbualan antara syaitan iblis dengan ahli neraka ialah syaitan bagi tahu sebenarnya manusia, punca manusia masuk neraka bukan sebab syaitan. Sebab syaitan tidak ada kuasa untuk memaksa ataupun untuk memastikan manusia ikut kehendak syaitan. Syaitan tak boleh memaksa manusia melakukan maksiat. Syaitan hanya berkata, dia pujuk, dia rayu, dia goda, dia keluarkan iklan sedikit pasal dunia, pasal wanita, pasal hiburan. Maka syaitan berkata manusia pun tergoda, tertipu. Maka kata syaitan, itu pilihan kamu, bukan pilihan aku. Sebab aku tidak ada kuasa. Dan sekarang syaitan kata jangan kamu kutuk aku, jangan kamu salahkan aku. Sebaliknya, lumu anfusakum, celalah, kutuklah diri kamu sendiri, sebab puncanya diri kamu, bukan aku. Bahkan syaitan tambah lagi, aku tidak boleh selamatkan kamu dalam neraka sebab aku pun berada dalam neraka. Mana mungkin orang yang berada dalam api boleh selamatkan orang yang juga berada dalam api. Aku tak boleh selamatkan kamu dan kamu pun tak boleh selamatkan aku. Jadi kita semua adalah senasib. Kemudian syaitan sebut lagi, poin yang ketiga yang lagi menyakitkan hati ahli neraka ialah inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Aku telah kufur apa yang dulu kamu sembah aku. Dulu kamu sembah syaitan, sama ada sembah secara langsung, dipanggil abadatus syaitan, penyembah berhala, penyembah syaitan. Sekarang pun ada sekelompok
yang betul-betul menyembah syaitan. Ataupun sembah syaitan ni iaitu sembah berhala, sembah nafsu, hasil daripada tipu daya syaitan. Itu juga bermaksud menyembah syaitan. Jadi syaitan kata, poin yang ketiga ialah, apa yang kamu sembah aku dahulu masa kat dunia, aku sendiri pun tak percaya. Aku sendiri pun mengingkarinya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Apa yang kamu menduakan aku, mensyirikkan aku dengan Allah, aku sendiri pun kufur dengan perbuatan syirik kamu. Kemudian kata syaitan di hujung ayat 22, innaz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Ada pendapat mengatakan ini kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada juga mengatakan ini kata-kata syaitan. Syaitan kata apa? Sesungguhnya orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Siapa? Aku, kamu, semua kumpulan kita ni adalah kumpulan yang zalim. Yang paling utama, zalim kepada diri sendiri. Okey, itu cerita syaitan, cerita ahli neraka. Apa pengajaran daripada kisah ni? Kisah perbualan syaitan iblis dengan ahli neraka. Apa pengajarannya? Pengajarannya, syaitan ni, dia benda yang paling asas dalam hati syaitan, sampai dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia, bermula daripada Adam ialah sebab dengki. Dia dengki apabila Allah perintah semua malaikat sujud kepada Adam, bukan kepadanya. Daripada dengki itulah membawa kepada syaitan bekerja keras pagi, petang, siang, malam untuk menyesatkan seramai mungkin manusia. Itulah tujuan syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ni sentiasa berdakwah, sentiasa mengajak manusia supaya mereka menjadi ashabus sa'ir, penghuni neraka yang bersama-sama syaitan nanti. Jadi target syaitan satu je, dengki, dendam, dan mereka nak pastikan manusia yang Allah angkat ni akhirnya hina sama seperti syaitan, iaitu dicampak ke dalam neraka. Dan juga saya nak sebut di sini, sebelum ni saya ada buat video pendek pasal tipu daya syaitan. Saya nak ulang secara ringkas sebagai peringatan kepada kita. Kata ulama, syaitan akan tipu kita ada 6 tahap. Ada 6 tahap. Yang pertama sekali, tahap pertama yang paling utama, syaitan nak kita menjadi syirik kepada Allah. Itu target dia paling besar lah. Sebab syaitan tahu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Sebab syaitan tahu Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Jadi bila syaitan berjaya menjadikan manusia syirik, dia akan kekal dalam neraka. Itu target pertama. Yang kedua, kalau usaha untuk mensyirikkan manusia gagal, syaitan pergi tahap kedua, iaitu supaya manusia melakukan perkara bid'ah. Kenapa? Target syaitan yang kedua ialah supaya manusia melakukan benda bid'ah. Kamu nak salat, silakan. Nak haji, nak sedekah, silakan. Tapi dalam masa yang sama, penuh benda-benda bid'ah dalam ibadat mereka. Ini target syaitan ni. Kenapa? Sebab syaitan tahu perkara bid'ah adalah dalalah, sesat. Dan wa kullu dalalah finnar. Semua yang sesat dalam neraka. Dan syaitan juga faham, orang yang buat bid'ah ni paling susah nak bertobat. Sebab mereka yang buat bid'ah, dia rasa perbuatan mereka adalah betul. Bunyi zikir, bunyinya baca Quran, bunyinya solat, tapi adalah bid'ah, bukan daripada Nabi. Akhirnya dia tak akan bertobat. Bahkan disebut dalam satu hadis, Nabi bersabda, Allah akan menutup pintu taubat kepada orang yang melakukan perkara bid'ah sehingga dia meninggalkan benda bid'ah, baru dia boleh bertobat. Selagi dia suka buat benda bid'ah dan cita pada benda bid'ah, dia tak akan bertobat. Sebab itulah kadang-kadang buang masa kita berdebat, berhujah dengan orang yang buat benda bid'ah. Sebab mindset dia betul. Bahkan dia pula menghukum kita yang salah. Okey, bila syaitan gagal menipu manusia supaya melakukan benda bid'ah, syaitan pergi tahap yang ketiga, iaitu supaya kita buat dosa besar.
Kadang-kadang dia AJK masjid, kaki solat, kaki masjid, kaki umrah, tapi derhaka pada mak bapak. Habis. Kadang-kadang rasuah, kadang-kadang bercakap bohong. Kadang-kadang kaki mengumpat, tapi dalam masa sama kaki solat malam. Itu target yang ketiga. Kalau syaitan gagal menjadikan manusia melakukan dosa besar, dia pergi tahap yang keempat, iaitu supaya manusia melakukan dosa kecil. Kenapa? Syaitan tahu dosa kecil bila dilakukan berterusan, dia naik taraf menjadi dosa besar. Membazir, kan? Membazir masa, membazir makanan, membazir air, membazir apa lagi? Bercakap benda yang sia-sia, yang lara, itu target syaitan. Tak nak buat dosa besar, okeylah. Aku ada langkah seterusnya. Plan yang keempat ialah biar manusia berada dalam dosa kecil. Kalau gagal yang keempat ni, syaitan akan usahakan supaya manusia melakukan benda yang harus dengan meninggalkan benda yang wajib. Tengok strategi syaitan. Dia akan hasut manusia supaya buat benda yang harus, bukan haram. Tapi targetnya supaya manusia tinggal benda yang fardu ataupun wajib. Contoh, jaga anak, uruskan anak. Harus, tapi sampai melewatkan solat. Itu kerja syaitan. Kadang-kadang nenek pula kan, jaga cucu. Jaga cucu sampai solat pun lewat. Alasannya jaga cucu. Jaga cucu harus. Tapi syaitan nak buat benda harus, targetnya meninggalkan benda yang wajib. Kadang-kadang berkebun harus. Kadang-kadang tanam pokok bunga, sirap pokok bunga harus. Tapi kita tinggal benda yang wajib. Apa dia? Belajar baca Al-Quran dan tadabbur. Berapa ramai yang sibuk duk hias rumah, duk hias pokok bunga taman dia, sampai satu ayat pun dia tak baca dan tak tadabbur. Okey, yang keenam, yarhamkallah. Yang keenam, syaitan akan hasut manusia supaya buat benda yang baik. Yang tadi harus, yang ni buat benda yang baik. Targetnya tinggal benda yang lebih baik. Benda yang bagus, benda yang baik, dan pahalanya besar. Tapi tinggal benda yang lagi baik. Apa dia tu? Kadang-kadang syaitan hasut kita bangun malam. Solat malam, bagus tak? Bagus. Solat yang terbaik selepas solat 5 waktu, solat malam. Solat terbaik selepas solat 5 waktu, solat malam. Jadi ada orang tu suka bangun solat malam. Syaitan kata, okey, silakan. Tapi dekat-dekat nak subuh, dia pun tidur. Rehatlah sekejap kan. Dah solat malam 1 jam. Akhirnya tidur-tidur bangun pukul 8. Jadi dia buat benda yang baik, yang bagus, yang utama. Targetnya akhirnya tertinggal benda yang lagi utama, iaitu solat subuh. Kadang-kadang syaitan hasut orang tu buat fokus pada baca Al-Quran. Betulkan tajwid, tarannum, kan, berlagu, khatam. Tapi dia tinggal benda yang wajib. Apa dia? Tadabbur Al-Quran. Umur dah 50 tapi duk asyik betulkan tajwid lagi. Akhirnya satu ayat pun dia tak faham, dan akhirnya Quran yang dibaca dan dikhatam sikit pun tak memberi bekas dalam hati dan akhlaknya. Jadi berhati-hatilah, termasuklah saya, dengan 6 langkah syaitan. Syaitan tak akan putus asa. Okey. Kemudian lepas ni ayat 23. Okey. Kalau kita biasa baca Al-Quran, kita tadabbur kan. Kalau ayat 22 sebelum ni cerita pasal syaitan, cerita pasal ahli neraka. Agak-agak selepas tu cerita tentang apa? Agak-agak lah. Cerita pasal? Syurga. Kenapa? Kenapa? Supaya untuk apa? Mula Allah cerita benda yang menakutkan. Cerita neraka ni menakutkan. Tiba-tiba Allah cerita pula benda menggembirakan. Apa tujuan? Apa motifnya? Yalah, satu nak mengancam, nak menakutkan, satu nak menggembirakan. Soalannya untuk apa? Kenapa lepas cerita pasal menakutkan,
terus ada berita gembira. Bukan cerita menakutkan lepas 10 ayat baru cerita menggembirakan, tak. Jadi apa tujuannya? Ha? Seimbang apa ni? Seimbangkan apa? Seimbangkan perasaan kita. Bila cerita pasal neraka, perasaan kita takutkan. Bila takut je, kesan tak baik apa dah? Kalau kita asyik takut je, kesannya apa dia? Kita putus asa, kita kecewa, tak ada peluang nak bertaubat, kan? Maka Allah tak nak kita takut sampai tahap putus asa dan kecewa. Allah nak bagi motivasi pula, okey, kamu takut tak apa, tapi jangan terlebih takut. Sebab apa? Masih ada peluang. Maka Allah pun cerita berita yang menggembirakan supaya kita seimbang, kan? Jangan bila cerita menggembirakan tak ada cerita menakutkan. Apa akan jadi? Cerita syurga je dalam Quran, apa akan jadi? Syok sendirilah. Syok sendiri, dia tak rasa takut. Sebab itulah kalau cerita bab Dajjal menakutkan, kena ada cerita yang menggembirakan. Al-Mahdi. Bukan Mahdi, syurga. Okey. Jadi ada tak dalil daripada Quran? Allah bagi tahu Quran bila Allah sebut neraka, Allah sebut syurga. Bila sebut orang bertakwa, Allah sebut ahli neraka. Ada satu ayat yang Allah kata Quran ni silih berganti. Lepas cerita menakutkan, ada je cerita menggembirakan. Surah apa tu? Al-Hafiz. Hafiz kan? Ada surah Hafiz apa Quran, ada surah Hafiz nama je. Juz'ul Ammah ayat apa? Ni macam nak Zuhan nak cari juga ni. Bukan surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan, kemudian masania, kan? Masania taksyairu juludul lazina yakhshawna rabbahum, kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Okey, cuba tadabbur. Allah yang nazzala, telah menurunkan. Kita tahu kan beza nazzala dengan anzala. Nazzala dengan anzala. Kadang-kadang Allah guna anzala, kadang-kadang Allah guna nazzala dengan sabdu. Bezanya apa? Kalau anzala turun sekaligus. Sebab tu surah apa ni? Al-Qadruka inna anzalnahu fi lailatil. Allah guna anzala. Kenapa? Sebab ada ulama mengatakan Allah turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tapi kalau nazzala, Allah turun secara beransur-ansur. Tengok, beza perkataan, beza makna. Dan ada maksud yang tersirat. Jadi Allah kata Allah telah menurunkan secara beransur-ansur. Apa dia? Ahsanul hadis. Apa makna ahsanul hadis? Sebaik-baik percakapan. Apa ni? Apa maksud sebaik-baik percakapan? Iaitu, okey, sekarang kenapa Allah guna ahsanul hadis? Allah tak guna Quran. Allah tak guna kitab. Mesti ada sebab. Tadabburnya apa?
Bila saya bagi pada anak saya, ini sebaik-baik telefon. Saya boleh je, ini telefon. Tapi saya bagi tahu, inilah sebaik-baik telefon ayah bagi pada kamu. Maksud saya apa dah? Kenapa saya sebut sebaik-baik? Beza tak? Saya kata ini telefon dengan saya kata ini telefon yang terbaik. Beza tak? Apa faedah saya sebut terbaik tu? Tak ada lagi yang terbaik. Takkan setakat tu je? Ha? Kalau setakat nak bagi tahu yang tu je tak penting. Memberi tu. Ha? Memberi tu. Tak faedah. Sekarang Allah bercakap dengan kita kan. Jadi faedah untuk kita lah. Kalau saya bagi telefon pada anak saya dan saya kata ini telefon yang terbaik ayah bagi, faedah untuk anak saya lah. Jadi apa faedah dengan perkataan telefon terbaik? Ha? Ada benda lebih besar lagi. Sebab ayah bagi telefon yang terbaik, gunalah yang terbaik. Jangan abaikan, jangan letak kata sebab ini yang terbaik. Maka Allah bagi tahu, aku turunkan yang terbaik. Makna apa? Jangan anggap benda ni tak ada nilai, simpan je, tampal je, khatam je. Boleh faham? Berapa ramai yang habis masa 2, 4, 5 jam dengan handphone, tapi hari itu tak habis masa dengan ahsanul hadis. Betul tak? Jadi manusia tak faham ni. Allah turunkan benda yang terbaik. Jadi banyakkan habis masa kamu dengan yang terbaik, bukan dengan yang kurang baik. Siapa yang banyak masa disebut dengan dunia, dia sebenarnya tak faham nilai Al-Quran. Ya Allah kata ahsanul hadis. Sebab tu kata Imam Syafi'i, yang apa saja yang menyibukkan kita daripada Al-Quran, maka semua itu sia-sia. Saya ulang, kata Imam Syafi'i, apa saja yang menyibukkan kita daripada Al-Quran, semua itu sia-sia. Maksudnya sibuk dengan dunia, sibuk dengan anak, sibuk dengan isteri, sampai kita tak sempat nak baca Al-Quran. Maka yang menyibukkan kita itu sebenarnya sia-sia. Sebab dia bukan ahsanul hadis. Okey. Kemudian bahawa Allah sebut ahsanul hadis itu adalah satu kitab yang tertulis. Yang kedua, sifat dia mutasyabihan. Apa makna mutasyabihan? Yang sama. Apa makna sama? Kalau kita tengok 6,000 ayat, 114 surah, dia sebenar walaupun cerita berbagai-bagai kan, tapi tujuannya satu je, iaitu nak supaya manusia mentauhidkan Allah, beribadat pada Allah. Caranya apa? Bawa berita gembira, bawa berita mutasyabihan. Mutasyabihan ni walaupun nampak cerita berbeza, ayat berbeza, surah berbeza, tapi motifnya sama. Kemudian masani. Ini yang kita nak faham. Masaniya. Masaniya daripada perkataan isnani. Apa makna isnani? Dua. Jadi apa maksud masaniya? Ulang. Kan? Lepas satu kita buat dua. Yang kedua tu mengulang yang. Jadi apa maksud? Quran tu adalah masani. Ni. Lepas cerita pasal neraka, yang kedua Allah ulang sebut ahli surga. Ini maksud masa ni. Sebab tu ulama kita Quran ni bukan kitab sejarah, bukan kitab fiqh, bukan kitab geografi, tapi dia kitab mendidik jiwa supaya manusia seimbang. Jangan seronok sangat sampai dah rasa tak perlu tambah ibadat, dan jangan takut sangat sampai rasa tak ada harapan. Jangan. Okey? Jadi lepas Allah cerita pasal neraka, pasal iblis, sekarang Allah bagi berita gembira kepada orang beriman. Apa dia? Okey, kita habiskan ayat ni. Tak bagus lah. Tak ada bus baru. Taksya'iru. Taksya'iru apa dia? Bergetar. Julud? Kulit. Allazina yakhshawna rabbahum? Orang yang? Bila bergetar tu, dia dapat berita gembira ke berita menakutkan? Menakutkan kan? Okey. Ini dia nak huraikan masalah ni. Lepas tu summa, kemudian talinu. Talinu daripada maklin tahu? Lin apa makna? Lembut. Jadi lana yalinu, lembut. Kemudian tadi bergetar kulit dia.
Gemetar kan? Kemudian lembut balik kulit mereka. Dan kepada apa? Tadi takut, sekarang dah tenang. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dengar berita gembira. Tadi gemetar dengan cerita. Itulah maksud masani. Boleh? Tapi kalau orang baca 30 juzuk khatam, tak faham, ada tak? Dia tak rasa tak masani. Tak, dia rasa wahid je, satu hala je. Dan kita bila baca Quran, ada gemetar tak kulit? Tak ada. Sebab apa tak ada? Tak, Allah sebut yang gemetar ni siapa ni? Yang takut Tuhan je. Jadi kalau tak gemetar, makna orang tu tak takut Tuhan. Bila tak takut Tuhan, makna apa? Bila tak takut Tuhan, makna dia tak kenal Tuhan. Sebab Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihi. Yang takut pada Allah ialah ulama, orang yang kenal Tuhan, orang yang berilmu. Bila tak gementar baca Quran, walaupun dah khatam, walaupun dah hafiz, tapi tak rasa apa-apa, sah dia tak takut pada Allah. Dia tak kenal Allah. Okey? Jangan pula cerita Dajjal rasa takut je. Cerita Quran, cerita Allah, tak rasa apa-apa. Bahaya tu. Anda dalam bahaya. Okey. Sekarang Allah nak cerita berita gembira. Wa udkhila. Dan telah dimasukkan allazina, orang-orang amanu, mereka beriman. Dimasukkan orang-orang yang beriman. Dan bila Allah sebut orang beriman, mesti Allah sebut wa amilu salihat, dan mereka beramal soleh. Allah masukkan apa ni? Jannatin, surga. Surga. Berapa surga ni? Setiap orang dapat berapa surga? Berapa surga? Ada Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, qauliman khafa maqama rabbih jannatani. Surah Ar-Rahman ya. Waliman, dan bagi siapa yang khafa, takut. Takut pada kebesaran Tuhannya, baginya pada jannatani. Dua ke satu? Dua. Tapi dalam surah Ar-Rahman juga Allah kata wa min dunihima jannatani. Dan dari selain pada dua ni ada lagi dua. Jadi berapa? Empat. Dan ini dijelaskan lagi dengan hadis sahih. Nabi kata ada dua surga, semuanya daripada emas. Dindingnya, kipasnya, mangkuk pinggangnya, pintunya, semua daripada emas. Tanahnya. Dan dua surga lagi daripada perak. Okey? Dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Okey, kita nak tadabbur. Kenapa bila Allah sebut beriman, Allah sebut beramal soleh? Orang beriman adalah orang yang, kalau macam tu tak payah sebutlah, sebab kita dah faham kalau beriman mesti kenapa dia sebut lagi? Syarat beriman bukan syarat, tanda. Allah nak bagi tahu ramai orang mengaku beriman, tapi tengok-tengok tak ada tanda. Jadi sebab tu Allah nak ingatkan kita, jangan kamu mengaku beriman tapi tengok amal soleh tak ada. Bukti beriman ialah amal soleh. Kan? Ada tak orang jenis macam tu kan? Ada. Dia kata iman saya dah sampai tahap maksimum, jadi tak payah solat. Itu sesatlah, sebab tak ada amil solihat. Okey, kita nak faham juga apa makna solihat, apa makna amal soleh. Sebab ramai orang mendakwa dia buat amal soleh kan, tapi ada ayat Allah kata
wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada yang kami bawa amalan nampak soleh dan banyak, tapi kami jadikan debu. Kan? Terkejut dia. Dia ingat dia ahli syurga dengan amalannya yang banyak, tapi semua jadi debu. Jadi bukan semua amalan yang dikatakan soleh, soleh. Amalan apa ni yang betul-betul dikatakan soleh? Macam mana, apa ukuran dia? Ha? Macam kita duduk dalam kelas ni kan? Soleh ke tak? Soleh. Belum tentu. Belum tentu. Amal soleh mesti ada dua syarat. Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mesti mengikuti sunnah Nabi. Sebab itulah kita biasa dengarkan dan saya pun selalu sebutkan hadis Nabi yang 3 golongan awal yang dicampak dalam neraka. Mereka ada tak amal soleh? Ada. Yang suka baca Quran, suka mengajar, suka berjihad, suka derma, infak fi sabilillah, tapi masuk neraka sebab apa? Sebab amalannya pada zahir soleh tapi tak ikhlas. Boleh? Okey. Manusia masuk syurga dengan amal soleh ke dengan apa? Tapi kalau ikut ayat ni, dimasukkan orang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga. Tak sebut pun rahmat. Nabi sebut tak dalam satu hadis, tidak ada seseorang pun masuk syurga dengan amalnya. Sahabat pun tanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Ya, walaupun aku. Tapi semua akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi macam mana kita nak selari hadis tu dengan ayat ni? Banyak ayat Quran kata Allah masukkan manusia dengan sebab amal soleh mereka. Tapi Nabi kata masuk dengan rahmat. Bercanggah tak? Okey, kalau tak bercanggah, cuba selarikan. Untuk mendapat rahmat melalui amal yang soleh. Untuk mendapat rahmat Mesti melalui amal yang soleh. mesti amal soleh. Ada dalil? Ada kan. Tak, amal soleh sebagai bukti dia beriman. Tapi adakah itu penyebab dia masuk syurga? Bukan. Sebab kalau dengan amal soleh penyebab masuk syurga, yang bunuh 100 orang, ada amal soleh tak? Tak ada. Yang pelacur tu kan, ada amal soleh tak? Ada satu tu je lah dia yang bagi minum pada anjing. Kita lagi banyak, tapi kita belum tentu. Ayat ni surah Al-A'raf. Ayat apa Ustaz? Boleh Google tak? Inna rahmatallahi qaribun. Surah Al-A'raf ayat 17 berapa tak? Qaribun minal muhsinin. Satu. Cari perkataan qaribun. Ada? Tak jumpa? Kau silap surah. Tak taik je rahmatullah, dia keluar je. Oh, sorry. Al-A'raf kan? Al-A'raf 56 ah? Okey. Cuba kita terjemah. Ini dalil lah. Nak dapat rahmat Allah qarib, dekat dengan siapa ni? Siapa muhsinin? Inilah yang buat amal soleh. Jadi masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah kena beramal soleh. Apa dalil ni? Rahmat Allah sangat dekat kepada muhsinin, orang yang berbuat baik. Maknanya kalau nak dapat rahmat Allah, jadilah orang muhsinin. Cuma muhsinin kita nak faham apa makna muhsin pula? Yalah, apa amalan orang muhsinin? Dia muhsin ini sebenarnya dalam bahasa Arab makna orang yang suka buat baik pada orang. Bukan duk solat malam 100 rakaat, solat duha 20 rakaat, tak. Muhsin ini ialah yang dalam bahasa
suka buat baik pada orang. Yang Nabi kata sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Itu muhsinin. Okey? Ada, saya nak sebut ini cerita Bani Israel dan disebut dalam hadis, tapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif, cuma kita boleh ambil pengajaran lah. Ada seorang Bani Israel yang Allah bagi kelebihan, dia duduk macam di tengah pulau lah, tengah laut di pulau. Dan Allah bagi makanan, bagi minuman, dan dia beribadat pada Allah 500 tahun. Tak pernah buat dosa. Sebab duduk kat pulau, duduk sorang-sorang. Dia buat ibadat je 500 tahun. Kemudian dia ceritakan bila nak masuk syurga, Allah pun suruh malaikat bagi tahu kepada orang yang beriman, masuklah kamu semua ke syurga dengan rahmat aku. Maka lelaki Bani Israel dia kata apa? Wahai Tuhan, ya Rab, aku nak masuk dengan amalan aku. Sebab amalan aku 500 tahun dan aku tak ada buat dosa. Allah kata, masuklah syurgaku dengan rahmatku. Lelaki ni kata, aku nak masuk dengan amalan aku. Maka Allah pun perintah pada malaikat, okey, timbang amal soleh dia yang 500 tahun, kemudian ambil satu mata dia, duduk sebelah kiri dan timbang. Antara nikmat mata dengan nikmat amalan 500 tahun. Mana berat? Bila letak je mata dia sebelah tu, amalan soleh dia terus jadi sengit. Boleh faham? Boleh? Jadi nikmat mata tu tak mampu dibayar walaupun amalannya 500 tahun. Itu baru sebiji mata. Kalau akal, ialah dengan mata kita boleh tengok macam-macam kan? Dan dengan mata kita boleh melihat kebesaran Allah. Sebab itu dia boleh beribadat. Antara sebabnya nikmat mata. Pengajarannya apa dah? Jangan kita rasa amalan kita banyak sangatlah. Okey, kemudian syurga. Nikmat syurga apa lagi? Kita kalau dapat istana mewah, kita nak tempat yang terbaik dulu ke nak isteri dulu? Itu bagi orang yang belum kahwin lah. Kita nak tempat dulu kan. Sebab tu Allah sebut nikmat tempatnya apa? Di syurga tu tajri. Sentiasa mengalir. Tajri ni fi'il apa? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Kena rasa tu. Allah nak bagi tahu apa tu bila Allah guna fi'il mudhari'? Sungai dalam syurga sentiasa mengalir, tak pernah stop. Tak pernah keruh. Berapa lama ni? Beza tak dengan sungai di dunia? Beza. Sungai dunia kadang-kadang keruh, kadang-kadang tak mengalir, kadang-kadang sampah penuh. Kemudian mengalir pula kat mana ni? Dari bawahnya. Apa yang mengalir? Sungai-sungai. Bukan satu sungai. Berapa sungai? Berapa? Banyak tu berapa? 4. Sungai apa? Madu? Susu? Arak? Air yang diproses. Okey. Mengalir 4 sungai tu mengalir kat mana? Dia kata, Allah kata min tahtiha. Ada yang Allah sebut tajri tahtaha tanpa min dalam surah lain. Surah At-Taubah. Tajri tahtaha. Tak ada min tahtaha. Jadi mengalir di bawah ni, bawah mana ni? Bila Allah sebut sungai mengalir di bawah, mana Allah nak begitu nikmat tu. Bila nikmat kita kena rasa dan kita kena gembira. Apa yang menggembirakan kalau sungai mengalir di bawah? Apa yang menggembirakan? Kita biasa nak pergi ke sungai. Sungai mana tu? Jauh kan? Satu dah lah jauh. Yang kedua, bukan boleh pergi setiap hari. Kena tunggu cuti. Kemudian kena booking kan. Kadang-kadang pergi pulang orang dah ramai. Tak jadi, patah balik. Tapi sungai ni milik siapa ni? Milik ahli syurga. Dan mengalir di mana? Bawah apa? Bawah istana. Jadi macam mana kita nak terjun sungai kalau duduk bawah istana?
Ha? Macam mana? Ha? Takkanlah kalau bawa istana ada lantai kan? Jadi macam mana kita nak terjun? Sungai duduk bawah ataupun keluar dulu baru masuk ke bawah? Sungai boleh dialih-alih. Ha? Di syurga boleh dialih-alih. Oh, jadi masa kita nak terjun tu sungai kita alih kat luar dulu. Wallahualam, tak boleh nak bayangkan. Sebab dalam syurga Nabi kata apa? Tak boleh terfikir. Mungkin kita nak mandi je, kita terfikir lantai terbuka. Auto kan? Kita pun terjun. Lepas naik je, tertutup balik. Tak ada switch, tak ada remote, tak ada apa. Mungkin. Sekarang masalah air ni kan, di Selangor kan? Ha? Masalah air di Selangor. Kecoh tak satu dunia? Baru air tak ada. Air apa? Untuk nak mandi. Tapi di syurga ada agak-agak lah. Ada mungkin tak air terputus? Jadi berebutlah kat syurga. Jangan duk berebut kat dunia yang air selalu putus. Okey, apa lagi nikmat? Khalidina. Mereka kekal. Fiha dalamnya. Apa nikmat kekal? Bila Allah sebut kekal, Allah nak beritahu, nak hiburkan hati orang beriman. Jadi perkataan kekal tu adalah hiburan. Apa dia? Yalah. Ha? Jadi apa yang menyeronokkan? Contohlah kita bila pergi kat sungai kan. Sungai tu jernih cantik kan. Tapi bila fikir besok kena tinggal, jadi seronok tak? Hilang seronok. Betul tak? Tapi dalam syurga, bila seronok sungai tu, ada tak kita fikir lepas 10 tahun sungai ni tak ada? Ada tak? Jadi akhirnya tak pernah rasa sedih, tak pernah rasa duka cita. Seronok je. Sebab apa? Allah kata khalidina. Kita sendiri pun kekal kan? Bukan sungai je kekal. Kita pun kekal. Mana kita kekal, apa maksud dia? Kat dunia tak ada benda yang kekal kan? Tapi kalau kat syurga kita kekal, maksudnya apa? Ha? Kita kekal di syurga, apa maksud dia? Ha, betul. Kita tak akan tua, sebab kalau dah tua itu tanda tak kekal. Itu proses kat dunia kan, mula-mula muda, lepas tu tua, lepas tu tak ada kekal. Jadi kalau kekal kat syurga, makna dia tak akan tua dan tak akan mati. Bahkan tak akan sakit. Oh, nikmat tak? Sekarang kita bila sihat, rasa takut kan? Takut sakit. Bila sakit pula, risau. Bila nak sembuhkan. Jadi akhirnya kita tak gembira. Bila muda, lepas tu ingat orang tua, ya Allah aku besok macam tu lah. Jadi tak jadi nak gembira. Dengan perkataan Khalidin, satu hiburan. Ha? Bahkan Allah sebut dalam surah apa ni? Sebab Khalidi mereka tak la yabghuna anha hiwala. Surah apa ni? Apa? Tak. Sebut. Ada 110 lagi, dah sebut 4 surah dah. Surah ni selalu kita baca, tapi kenapa tak perasan? Ini surah Al-Kahfi. Akhir surah Al-Kahfi. Kan? Dia bila akhir-akhir tu dah mengantukkan, tak perasan ayat ni. La yabghuna. Cuba terjemah. Cerita sebelum ni, mereka ahli syurga masuk syurga Firdaus. Lepas tu Allah kata khalidina fiha, mereka kekal. Lepas tu Allah kata la yabghuna, mereka tidak ingin daripada syurga Firdaus hiwala, berpindah. Maksud tak ingin berpindah, nikmat. Kat dunia kita suka tak berpindah? Sebab apa suka berpindah tempat? Sebab kita kat dunia ni suka jemur tempat yang sama kan? Suka boring. Kadang-kadang orang duduk satu tempat tu, dia pindah Bukit Jutun 2 kali. Bukit Jelutong saja, rumah tak sesuai kan? Kadang-kadang orang satu Malaysia dah pusing semua, dah pindah semua. Sebab apa? Boring. Kadang-kadang kita duduk kat rumah kita seminggu boring, tak keluarkan, nak keluar juga. Tapi dalam syurga Allah kata mereka tak ingin keluar. Sebab apa? Nikmat apa?
Dan ada sebab mereka tak ingin berpindah. Sedangkan kat dunia mereka jemu duduk tempat yang sama dalam tempoh yang lama. Dalam syurga sentiasa berubah. Dalam rumahnya, mukanya, isterinya, anak, semua berubah. Jadi kalau selalu berubah, dia terfikir tak nak pergi tempat lain? Tak. Nikmatnya. Sebab itulah Nabi, bila Allah bagi pilihan, nak mati sekarang ke nak mati tahun depan, Nabi pilih mana? Ar-Rafiqul A'la. Buat apa aku nak penat kat dunia? Baik aku masuk khalidina fiha la yabghuna an hiwala. Okey, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Ini Allah ikatkan. Jangan perasan boleh masuk syurga. Semua masuk syurga dengan izin. Jadi maksudnya apa? Kalau Allah kata masuk dengan izin Tuhan, makna apa? Makna kalau masuk dengan izin, dengan rahmat dia, makna apa? Kena cari Tuhan. Nak masuk syurga, kena cari dia, kena taat pada dia. Sebab kamu tak mungkin masuk dengan izin dia. Jadi taatlah dia, baru dapat masuk. Kan? Ramai tak orang yang berangan-angan nak masuk syurga tapi buat benda bid'ah, kan? Tak taat pada Allah dan Rasul. Okey, tahiyyatuhum, penghormatan mereka. Tahiyyah ni penghormatan. Kita baca tahiyat akhir, kan? Penghormatan mereka fiha, dalamnya adalah salamun. Apa makna salam? Mana ucapan? Ucapan kepada ahli syurga ialah salamun. Sebenarnya apa maksud ni? Satu, siapa yang mengucap? Yang kedua, apa maksud ucapan salam? Siapa yang mengucap salam ni? Malaikat saja? Allah ucap tak salam? Ada dalil? Ada tak? Salamun qawlan min Rabbi Rahim. Surah apa ni? Ni lancar sikit. Baca sekejap kecil ni. Salamun, sejahtera, adalah qawlan, kata-kata siapa? Min Rabbi. Ni kata-kata Allah. Ada ayat kata-kata malaikat. Dan ada ayat sama-sama ahli surga. Jadi, okey, yang kedua, apa maksud salam? Tama-tama kalau Tuhan yang ucap salam, apa makna dia? Subhanallah. Salam makna dia selamat. Selamat daripada apa? Segala keburukan, segala kesusahan, segala kesedihan, semua selamat. Jadi bila Allah kata salamun, makna lepas ni kamu tak akan sedih, tak akan tua, tak akan mati, tak akan sakit, tak ada musibah apa, semuanya selamat. Beza dengan kita sebut salam kat dunia, kan? Kadang-kadang sebut salam, tak selamat juga. Okey. Habis Allah patut tak kita doa supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga ni, yang nikmatnya disebut dalam ayat ni? Patut tak? Ada tak doa Nabi yang dia minta pada Allah jadikan dia penghuni syurga Firdaus, syurga yang penuh dengan nikmat? Ada? Doa Nabi mana ni? Nabi Ibrahim. Waj'alni min warasati jannati an-na'im. Saya tengok surah apa? Surah Al-Hijr. Tengok doa Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim, dan bukan Nabi Ibrahim je, semua Nabi dijamin tak syurga? Dijamin tak? Bahkan semua para Nabi masa nak mati Allah tunjuk tempat mereka di syurga. Kalau dah dijamin, apa faedah lagi berdoa? Tengok doa Nabi Ibrahim. Waj'alni, jadikan aku min, dari warasati, pewaris syurga Naim. Jadi soalannya, apa faedah doa Nabi sedangkan mereka telah dijamin sebagai ahli syurga? Apa dah? Panduan. Tapi ini Nabi Ibrahim. Jadi rakam dia kurang untuk semualah.
Tapi dari segi logik lah. Kalau dah dijamin masuk syurga, logik tak dia berdoa lagi? Contohlah, saya dah dapat result kan, SPM 9A. Lepas tu saya doa, ya Allah bagilah 9A. Patut tak? Tak patut. Jadi kenapa dia berdoa lagi? Apa pengajaran? Kalau tanda bersyukur, banyakkan ibadat. Bukan doa minta syurga. Pengajarannya ialah, inilah sifat-sifat orang beriman, orang bertakwa, iaitu sentiasa merendah diri. Lagi dia beriman, lagi dia jamin ahli syurga, lagi dia rasa dia rendah diri. Dia rasa macam tak layak je, walaupun dah ada jaminan. Boleh faham? Sebab itulah Umar Ibn Khattab dijamin tak ahli syurga. Tapi bila nak cek nama senarai munafik, dia cek nama dia ke nama orang? Patut cek nama orang lah. Dia memang ahli syurga. Takkan ada dalam senarai yang munafik. Sebab rasa rendah diri, rasa takut dan risau. Okey, kita pun boleh hafal doa ni. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jumpa tak? Surah apa? Asy-Syu'ara 85. Tengok doa-doa para nabi kan. Tak adalah minta sihat badan, panjang umur, rezeki murah. Okey. Kemudian Allah tanya, alam tara, tidakkah engkau tara apa dia? Engkau perhati. Tara ni daripada ra'a, melihat. Dan melihat dalam bahasa Arab ada dua. Satu, ru'yatu al-basar, lihat benda yang depan kita. Yang kedua, ru'yatu qalbiyah, melihat dengan hati, iaitu berfikir. Tidakkah engkau perhati? Kaifa, bagaimana? Daraba, daraballah apa dia? Biasa daraba pukul kan? Daraba Muhammadun kalban. Kadang-kadang daraba Muhammadun al-khaymah. Daraba Muhammadun al-khaymah. Apa maksud? Khaymah ni kemah lah. Nak terjemah apa ni? Pasang. Jadi kenapa guna daraba di sini? Dia bukan pukul kan? Dia pasang. Jadi pasang kemah tu supaya apa? Supaya orang nampak. Bila pasang kemah, nampak tak? Nampak ada orang. Jadi di sini maksud dia Allah menampakkan. Dalam terjemah dia terjemah apa ni? Membuat kan? Telah membuat. Tujuannya apa dia? Untuk menampakkan. Telah membuat oleh Allah. Masal apa dia? Perumpamaan. Apa perumpamaan itu? Apa perumpamaan? Iaitu kalimah tayyibah yang baik. Ini perumpamaan ni. Perkataan yang baik. Ka seperti syajarah, pokok. Pokok apa ni? Tayyibah yang baik. Asluha, apa makna asluha? Akar, tunjangnya. Akarnya ataupun tunjangnya sabitun, kukuh. Ini tanah kan? Kalau ini pokok, akar dia ni menjala sampai ke dalam tanah. Ini makna asluha sabitun. Kemudian far'uha, cabangnya fis sama, dan cabangnya fis sama, di langit. Apa maksud ayat ni? Apa dia? Kita nak faham, kena faham daripada awal lagi. Okey.
Allah nak buat contoh apa ni? Sebenarnya bila Allah buat contoh, banyak tak contoh-contoh yang Allah buat dalam Quran? Banyak kan? Boleh bagi tak salah satu? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah kan? Allah kata orang yang infak pada jalan Allah seperti menanam satu benih kan? Kemudian satu benih keluar 7 tangkai. Setiap tangkai dan juga Allah buat contoh masalul ladzina humilut taurat kamathalil himar yahmilu asfara. Kan? Banyak contoh. Jadi kita nak faham apa tujuan Allah buat contoh yang banyak dalam Quran. Supaya manusia berfikir. Benar dalam ayat ni, ayat yang seterusnya Allah sebut wa yadribullahul amsal. Allah membuat amsal ni jamak plural kepada masal. Allah membuat perumpamaan linnas untuk la'allahum supaya mereka tazakkarun. Jadi tujuannya manusia yatazakkarun, ambil peringatan, ambil pengajaran. Tapi boleh tak ambil pengajaran kalau tak faham? Tak. Sebab tu syarat nak ambil pengajaran mesti faham. Okey, bila Allah buat contoh, tujuannya supaya ambil pengajaran, maka sebab tu Allah kata wajib kamu dengar dan faham contoh ni. Buka surah Al-Hajj ayat 73. Wajib dengar dan faham. Sebab dia ada tazkirah. Ya ayyuhan nasu duriba masalun. Masalun fastami'u lah. Cuba terjemah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba. Telah dibuat. Ini daraba kan? Mabni lil maklum, ini mabni lil majhul. Wahai manusia, duriba, dibuat. Masal, contoh, maka Allah pun perintah. Fastami'u ini fi'il amar. Hendaklah kamu dengar. Apa maksud dengar? Faham. Kalau dengar tak faham, belum dengar. Sebab Allah kata dalam ayat surah Al-Anfal, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wahai orang beriman, jangan kamu menjadi orang yang mendakwa dia dengar, sebenarnya dia tak dengar pun. Sebab apa? Dia tak faham. Jadi Allah kata fastami'u makna dengar dan faham kepada apa? Jadi siapa yang baca Quran, jumpa contoh dia tak faham, berdosa tak? Berdosa lah. Sebab dia melanggar perintah Allah. Kata dengar, Allah kata faham. Sebab ada apa? Ada la'allahum yatazakkarun. Dan sebab itulah Allah bagi tahu yang betul-betul ambil pengajaran daripada contoh dalam Quran ialah orang yang berilmu, orang yang faham saja. Cuba buka surah Al-Ankabut ayat 32. Ujung. Ada tak ujung dia? Al-alimun. Tak ada? Oh, 43, sorry. Al-Ankabut 43. Wa tilkal amsal. Amsal nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Okey, cuba terjemah. Wa tilkal amsal, dan
Cuba tengok. Dan itulah amsal, contoh-contoh yang nadribuha, kami buatkan untuk siapa? Manusia. Bila sebut manusia, maksud semua tak? Orang Islam, orang kafir, Yahudi, kan? Dan Allah beritahu, wa ma ya'qiluha, dan tidak ada yang memahami contoh tu illal alimun, kecuali orang yang alim. Faham? Sebab itulah ada jenis orang dia anggap contoh pasal orang Yahudi dia terkata tak ada kaitan pada kita. Student saya dia tanya satu soalan. Dia kata ayat surah Jumaah ayat yang kelima kan. Allah kata Allah buat perumpamaan orang Yahudi yang ada kitab Taurat tapi tak faham dan tak ikutkan. Allah buat perumpamaan seperti keldai. Himar kan. Jadi ada orang kawan pada student saya, dia kata ayat ni langsung tak ada kaitan dengan kita. Ini khas untuk orang. Tengok Allah kata kami buat contoh untuk siapa ni? Allah tak kata lil Yahud. Maknanya dia tak faham. Sebab tu Allah kata yang faham ni hanyalah orang yang berilmu. Kamu tak ada ilmu. Jadi semua contoh walaupun berkenaan orang Yahudi adalah untuk semua manusia termasuk kita. Jadi kita boleh tak jadi macam orang Yahudi seperti keldai? Boleh tak? Boleh. Sebab tu Allah bagi peringatan supaya kita jangan jadi macam orang Yahudi. Ada kitab hafal Al-Quran, khatam, taranum, tajwid, tapi langgar perintah Allah seperti keldai. Okey. Jadi sekarang saya nak ulang. Contoh, apa tujuan Allah buat contoh? Macam mana boleh relate dengan keldai? Apa yang keldai buat? Oh, anda tak faham lagi lah. Mana belum berilmu. Disamakan dengan keldai. Jadi keldai tu buat apa? Tak, kan Allah katakan masalil himar yahmilu asfara. Kamasalil himar yahmilu asfara. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Bi'sal apa? Bi'sa masalil ladzi kazzabu ayatillah. Okey, ini contoh. Masalul ladzi hummilut taurat kamasalil himar yahmilu asfara. Okey. Allah kata umpama orang yang bawa kitab Taurat. Kitab Taurat ni bagus tak? Kitab terbaik lah. Kitab yang nombor satu. Kitab yang paling mulia. Allah bagi pada siapa? Bani Israel, Yahudi. Tapi mereka tak baca, ataupun mereka baca tapi tak faham. Ataupun mereka faham tapi tak. Maka Allah kata sama seperti keldai yahmilu asfara, yang membawa kitab. Kitab apa ni? Kitab Taurat lah. Ambillah kitab Taurat 10 biji, letak atas belakang keldai, suruh dia bawa pergi Kuala Lumpur. Lepas tu besok jumpa keldai, tanya dia, apa maksud dalam kitab Taurat yang kamu bawa tu? Dia akan jawab apa? Tengok perumpamaan Allah tu. Allah nak beritahu orang Yahudi diberi kitab yang paling mulia, tapi dia tak nilai. Macam dengan keldai. Keldai, dia tak tahu apa-apa. Padahal dalam atas belakang dia, benda yang paling mulia. Benda yang boleh memandu manusia ke syurga. Tapi dia tak tahu apa. Jadi orang Yahudi dengan keldai sama je. Tak ada beza. Boleh? Okey, jadi tujuan Allah buat contoh apa tadi? Untuk? Cepat lupanya. Untuk? La'allahum yatazakkarun. Untuk tazkirah. Satu. Yang kedua, apa hukum faham contoh-contoh yang Allah buat? Wajib. Dalilnya? Fastami'u lahu. Yang ketiga, Allah beritahu yang faham contoh-contoh Allah, faham ni makna dia faham, dia ambil pengajar, dia amalkan. Hanyalah orang yang berilmu. Dalilnya? Surah Al-Ankabut ayat 43. Boleh? Jadi kata ulama ahli tafsir, dia kata contoh yang Allah buat ni, contoh-contoh yang Allah buat dalam Quran, seumpama dia panggil apa ni? Kalau cikgu mengajarkan, alat bantuan mengajar. Audio, projektor kan? Semua tu dia panggil apa? Alat untuk bantu mengajar supaya apa? Supaya belajar mudah faham.
maka itulah alat bantuan mengajar yang Allah sebut dalam Quran ialah contoh-contoh. Dan di situ menunjukkan apa? Rahmatnya Allah pada manusia. Kadang-kadang Allah tak buat contoh, tak faham. Maka Allah buat contoh. Jadi contoh yang Allah buat ialah antara alat bantuan mengajar supaya manusia betul-betul faham dan ambil pengajaran. Tapi kalau dah ada alat bantuan, ada video, ada LCD tapi tak faham juga, menunjukkan apa? Keldai lah. Okey. Jadi sekarang kita nak faham contoh ni. Kalimah yang baik. Apa makna kalimah yang baik? Kalimah yang baik, ahli tafsir mengatakan kalimah yang baik ialah kalimah tayyibah, ialah iman ataupun kalimah la ilaha illallah. Kalimah tauhid. Kemudian seperti pokok yang baik. Pokok yang baik apa dia? Dia sebut dalam hadis. Hadis yang sahih, Nabi tanya sahabat-sahabat satu masa, kamu tahu tak apakah pokok yang daunnya tak gugur dan akarnya mendalam dan hasilnya sangat banyak kepada manusia? Sahabat tak jawab. Maka Nabi kata pokok itu adalah pokok kurma. Nakhlatun. Jadi Allah nak beritahu kata-kata yang baik, iman, la ilaha illallah, zikir, semua tu umpama pokok kurma. Okey. Kemudian asluha sabitun, akarnya menjunam ke bawah. Maksud apa? Dia tak akan goyang. Dia tak akan goyang. Datanglah ujian macam mana pun, datanglah cobaan ke nikmat yang besar, jawatan yang besar, dia tak akan goyang. Kemudian far'uha fis sama. Apa pula far'uha? Kalau pokok kurma, buah-buahan dia sangat banyak dan dimanfaati oleh ramai orang. Ada orang kata dulu pokok kurma dia berbuah musim panas, tapi sekarang katanya sepanjang musim. Boleh? Jadi perumpamannya apa dia? Syajarah tayyibah nakhlatun. Far'uha apa ni? Kalimah tayyibah. Apa dia? A'mal salihat. Allah nak beritahu, bila kalimah tu baik, akidah tu betul, la ilallah, mesti ada kesan dia. Kesannya apa? Ni. Far'uha fis sama'. Mesti membuahkan amalan-amalan yang baik. Kalau dia beriman tapi tak ada amalan, makna apa? Bukan kalimah tayyibah. Ada masalah dalam hati dan akidah dia. Logiknya, akidah betul mesti nampak pada amalan, mesti nampak pada akhlak. Sebab itulah Sufyan As-Sawri seorang tabi'in, mak dia tanya dia satu masa, ni ilmu yang kamu duk belajar, yang kamu duk cari ni, kamu akan nampak kesannya pada akhlak kamu dan tutur kata kamu. Kalau tak ada dua tu, semoga orang ramai selamat daripada kejahatan kamu. Apa maksud? Yang ilmu yang kamu belajar ni, kalau betul, kalau baik, mesti ada kesannya. Apa dia? Akhlaknya, amalannya. Kalau tak ada, makna kamu akan buat jahat lah, walaupun kamu ada ilmu yang begitu banyak. Boleh? Sebab tu Nabi kata, orang Muslim, apa makna? Apa makna Muslim? Man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang sebenar ialah orang Islam yang lain selamat daripada lidah dia dan tangannya. Dia tak akan buat jahat, dia tak akan menyakitkan hati orang. Hasil daripada apa tu? Kalimah tayyibah. Boleh faham? Okey, kenapa Allah kata fis sama'? Far'u tu makna amalan kan? Akarnya baik, la ilaha illallah, dan amalannya sampai ke langit. Kenapa? Apa maksud sampai di langit? Diterima Allah. Kan amalan kita akan diangkat kan? Berapa kali satu hari?
Amalan kita diangkat berapa kali satu hari? Ha? 2 lah. Shift pagi dan petang. Kan? Kalau diterima, dibawa ke mana ni? Kepada Allah. Di mana Allah berada? Fis sama, tempat yang tinggi. Jadi maksud fis sama, amalan dia soleh, baik dan diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Fatir. Cuba buka surah Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Kemudian ilaihi yas'adu al-kalimah al-kalimu at-tayyibu wal amalu salih yarfa'uhu. Okey. Cuba kita tengok ni. Cuba terjemah. Man kana yuridul izzah. Barang siapa yang nak izzah, apa makna izzah? Kemuliaan. Allah nak bagi ingat, semua orang nak kemuliaan tak? Tapi caranya salah. Allah kata, siapa yang nak al-izzah, kemuliaan, penghormatan, maka Allah bagi tu, falillahil izzatu jami'a. Maka hanya milik Allah kemuliaan jami'ah kesemuanya. Maksudnya apa? Carilah. Sebab apa? Bila nak mulia, kena cari Tuhan. Sebab apa? Sebab izzah hanya milik. Berapa banyak izzah milik Allah? Jami'ah semua. Dan cara cari Allah tu maksudnya ialah taat. Sebab tu orang semakin taat pada Allah, semakin mulia di sisi Allah. Semakin taat, semakin mulia. Sebab dengan taatlah dia akan dapat al-izzah. Okey, kemudian ilaihi hanya kepadanya yas'adu. Yas'adu ni naik. Sebab tu lift dalam bahasa Arab dia panggil mis'ad. Mis'ad ni alat untuk naik. Jadi yas'adu naik. Hanya kepada Allah naik. Al-kalim at-tayyib. Kata-kata ni. Kalimah tayyibah far'uha. Ayat ni menghuraikan ayat ni. Kata-kata yang baik hanya balik kepada Allah. Balik kepada Allah makna di mana? Di langit lah. Wal amalu salih. Begitu juga amal salih naik kepada Allah dan yarfa'uhu. Allah mengangkatnya. Okey? Jadi pengajaran daripada ayat 24 apa dia? Pengajaran daripada ayat 24. Contoh kan? Allah buat contoh tak? Dan Allah kata wajib faham tak? Dan Allah beritahu yang faham hanya orang yang berilmu. Dan tujuannya untuk la'allahum yatazakkaru. Moga-moga dapat tazkirah. Okey, sekarang apa tazkirah daripada contoh yang Allah buat ni? Kalimah yang baik itu ikut Allah dan Rasul. Apa yang Allah dan Rasul terangkan. Kalimah yang baik ikut Allah dan tak, contoh dia macam ni. Kan Allah buat kata-kata yang baik iaitu lihat Allah sama dengan pokok kurma. Okey? Hasil pokok kurma apa dah? Memberi buah-buahan manfaat kepada orang. Jadi hasil kalimah tayyib apa dia? Bukan setakat dia baik, tapi dia memberi. Mana pengajarannya apa? Kalau kamu beramal soleh tapi orang lain tak rasa manfaatnya, amalan kamu tak betul. Itu bukan kalimah tayyibah.
Dia tak ada far'uha fis sama', tak ada. Dia menjulang ke bumi. Boleh faham? Itu satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kalimah tayyibah ni macam pokok kurma. Pokok kurma macam mana dia boleh subur? Macam mana dia boleh subur dan berbuah dan ramai orang dapat manfaat? Macam mana? Dia kena, satu, benih tu kena betul. Yang kedua, tanah tu kena subur. Yang ketiga, kena baja, kena siram. Kalau tak baja, mati. Kalau tak siram, mati. Kena jaga daripada serangga-serangga apa semua kan. Maka begitu juga iman. Kalimah tayyibah, la ilaha illallah, kena jaga, kena subur, kena siram. Nak jaga iman kita dengan apa? Dengan ilmu, dengan sentiasa istiqamah dalam beramal soleh, dengan tadabbur Al-Quran. Banyak lagi. Kalau saya nak hurai ni ayat surah Al-Baqarah 177. Surah Al-Baqarah ayat 177 menghuraikan bagaimana kalimah yang baik, iman yang baik, dia akan menyuburkan akhlak-akhlak yang baik dan akan memberi manfaat kepada orang. Surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat tu panjang. Tapi itulah huraian dia. Bagaimana contoh kalimah yang tayyibah. Kan? Allah kata, bukanlah kebaikan itu menghadap ke timur dan barat. Tapi kebaikan itu ialah kebaikan tu apa dah? Beriman kepada Allah. Ini kalimat tayyibah. Beriman, rukun iman, betul. Kalimat tayyibah, rukun iman. Okey? Lepas tu Allah sebut apa? Apa dia? Itu semua rukun iman. Itu kalimat tayyibah. Dia memberi infak. Infak yang mana ni? Harta yang dia suka kepada siapa? Kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil, orang musafir kan? Okey. Lepas tu Allah sebut apa? Yang ketiga apa dah? Mendirikan solat. Betul? Keluar zakat. Yang keempat? Akhlak. Tepat janji. Dia bukan macam munafik kan. Kalau kalimah tayyibah, mesti dia bercakap benar, mesti tepat janji dan mesti jaga amanah. Yang kelima? Sabar. Dah, habis kan? Jadi, yang ni beriman kepada Allah, kalimah tayyibah. Tanda kalimah tayyibah apa dia? Ada hasil. Ini semua ni. Ini dia panggil apa? Far'u. Natijah. Far'u. Jelas Jelas. Berapa ramai yang beriman kepada Allah tapi kedekut. Berapa ramai yang beriman pada Allah tapi solat lambat kan? Berapa ramai yang beriman pada Allah dan infak tapi mungkir janji. Ada sifat munafik. Jadi ayat ni menghuraikan kalimah tayyibah. Okey? Masa dah habis kan? Tak, kena habis ayat ni sebab ayat ni pelengkap kepada ayat 24. Bukan gimana pun, kena cuti kan? Yalah. Tak boleh dia, sebab tu Quran turun beransur-ansur. Kalau banyak-banyak tak faham pula. Okey. Kemudian Allah nak uraikan. Ni kalimah tayyibah, kesan dia beramal soleh kan? Kemudian tu'ti. Ini balik pada kalimah tayyibah. Ia mengeluarkan ukulaha, hasil-hasilnya. Bila ni? Bermusim ke ataupun sepanjang masa? Apa mana kullahin? Hin ketika, kullah setiap ketika. Setiap ketika. Dengan izin
Semua berlaku bukan kelebihan orang tu, bukan kecerdikan orang tu, tapi dengan izin Tuhannya. Boleh? Dia kalimah tayyibah mesti nampak kesan kan? Kesannya apa? Far'uha dan tu'ti ukulaha kan? Ini kesan dia ni. Jadi orang lain akan merasa tak daripada kalimah tayyibah dia punya? Kan? Infak ni, Allah sebut infak dulu sebelum solat. Sebab antara solat dengan infak yang mana lebih susah? Infak. Sebab tu satu hadis Nabi kata, as-sadaqatu, hadis sahih, burhan. As-sadaqatu burhan. Apa makna? Sedekah adalah burhan, bukti. Bukti apa ni? Bukti iman kamu. Salat boleh tentu. Ada tak fawailul musallin? Ada kan? Tapi tak ada ayat fawailul lil mutasaddiqin. Sedekah tu bukti kamu betul-betul beriman kepada Allah. Dan sebab tu ulama mengatakan Abu Bakar terkenal dengan apa? Salat malam? Bukan. Terkenal dengan puasa sunat? Bukan. Abu Bakar terkenal dengan apa? As-sadaqah. Kan dia infak semua kan? Itulah sebagai bukti orang tu beriman. Ya Allah, saya bila baca ayat ni, baca hadis ni, saya rasa kita ni masih ada cinta dunia, betul tak? Cari duit, simpan banyak, bagi sikit je kan? Jadi adakah iman kita betul-betul ataupun hanya sebagai sebutan di lidah sahaja? Okey. Kemudian Allah kata, ayat ni kita dah terjemah tadi kan? Wa yadribu, dan Allah membuat al-amsal, perumpamaan untuk siapa ni? Untuk manusia. Jadi siapa yang mengatakan ada contoh yang Allah buat untuk orang Yahudi, maka dia bukan manusia. Sebab Allah kata contoh untuk semua manusia. Kalau kamu manusia, kena baca walaupun dia berkenaan dengan orang Yahudi. Tujuannya la'allahum, supaya mereka yatazakkarun, ambil peringatan ataupun pengajaran. Okey. Jadi muhasabah untuk kita beda daripada contoh yang Allah bagi ni. Muhasabah untuk kita beda. Kalau kita mengucap dua kalimah syahadat kan, kita pun tak ada buat Al-Quran, tapi masih ada lagi panas barang. Makna kalimah yang ada dalam hati kita bukan tayyibah. Sebab bila kalimah tayyibah, dia mesti sabar, redha kan. Kedekut. Mana kalimah kita belum tayyibah, belum subur. Pentingkan diri kan. Selfish kan. Dia bukan kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah mesti far'uha fis sama', tu'ti ukulaha. Jadi yang pertama bukan untuk orang ni. Yang pertama untuk diri kita sendiri contoh. Semoga kita dapat pengajaran dan kita dapat mengubah diri kita supaya menjadi muhsinin. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga. Contoh menafak semua orang. Okey, Allah sebut dalam Quran tentang Nabi kan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Dan Allah juga sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, iaitu kita semua, pada Nabi ada contoh ikutan yang baik. Jadi betul tak orang beriman semua ikut Nabi? Betul tak? Betul. Dan tak ada seorang pun yang beriman yang tak ikut Nabi. Kalau dia beriman tak ikut Nabi, dia tak beriman. Boleh? Jadi manfaat yang paling besar dan kepada seramai mungkin ialah contohnya macam Nabi. Sebab tu Allah bawa Nabi dalam keadaan anak yatim, bukan bawa harta. Sebab manfaat yang paling besar ialah ilmu Al-Quran. Inna a'tayna
kal kausar. Kami beri pada engkau al-kausar, kebaikan yang banyak. Semua yang beriman mesti sebut nama engkau. Yang nak azan mesti sebut nama engkau. Yang nak mengucap mesti sebut nama engkau. Nak faham agama, nak solat dengan betul, mesti belajar hadis daripada engkau. Makna Nabi lah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang. Walaupun Abu Bakar paling kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Nabi tak ada harta, tapi manfaat paling besar siapa? Nabi. Jadi kalau nak menjadi orang yang paling banyak memberi manfaat, jadilah ustaz. Dan ustaz pula yang paling banyak memberi manfaat pada orang, tadabbur Al-Quran. Sebab dengan Quran ni manusia akan menjadi kalimah tayyibah. Dia akan menjadi orang yang terbaik kepada orang lain. Kalau dia faham Al-Quran, satu ayat demi satu ayat. Selain pada itu, kalau kita tak ada ilmu, ada tak peluang nak buat baik pada seramai yang mungkin. Kalau kita ada harta, bagilah harta kita. Jadi macam Abu Bakar, jadi macam Osman bin Affan. Okey. Setiap kali kita baca ayat kursi, perlukah kita mulakan? Tak perlu. Wa ilahukum ilahun wahid. Tak perlu. Ayat kursi mula dengan apa? Allahu la ilaha illah. Mula dengan itulah. Bila sebut mula dengan wa ilahukum, itu bukan ayat kursi. Ayat kursi dalam Quran ada berapa ayat? Satu je. Jadi wa ilahukum bukan ayat kursi. Apa ukuran amal soleh? Ukuran amal soleh saya dah sebut tadi. Pertama, kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mesti bertepatan dengan sunnah Nabi. Kadang-kadang dah ikhlas tapi tak ikut sunnah Nabi, bukan amal soleh. Kadang-kadang ikut sunnah Nabi tapi tak ikhlas, bukan amal soleh. Yang atas tu, apakah muhsin? Apakah muhsin adalah golongan abrar? Ya. Golongan muhsin juga adalah dipanggil abrar. Sebab tu dalam surah Al-Insan Allah sebut ciri-ciri abrar apa dia? Yut'imuna ta'am, kan? Bagi makan yang dia suka pada siapa? Orang miskin, anak yatim, tawanan perang. Itu ciri-ciri muhsin. Jadi boleh kita kata muhsinun juga adalah al-abrar, al-abrar juga adalah muhsinun. Apa tadi? Azhar? Dia sebenarnya tak ada dalil yang mengatakan bercakap ketika berwuduk adalah batal. Cuma ulama mengatakan makruh. Sebab apa makruh? Sebab wuduk tu adalah satu ibadat. Jadi sebab bila sebut ibadat, kita fokus khusyuk. Bukan dalam solat je khusyuk. Dalam wuduk pun kita kena khusyuk. Aku sekarang sedang mentaati perintah Allah dan sedang mengikuti sunnah Nabi dalam cara berwuduk. Sebaik-baiknya jangan bercakap. Itu kadang-kadang tipu daya syaitan lah. Kita jumpa duduk sebelah kawan setengah jam, tak cakap pun. Masa wuduk tu kita baru bercakap. Boleh bagi pandangan sikit mengenai pemakaian purdah. Pemakaian purdah sebenarnya kalau ikut dalil-dalil yang sahih, yang paling kuat, dalil yang paling sahih, yang paling kuat, sebenarnya pemakaian purdah adalah lebih baik. Jadi ada dua pandangan ulama. Satu pandangan mengatakan wajib. Macam ulama di Saudi. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan tidak wajib. Syekh Albani pun mengatakan tidak wajib. Jadi kalau kita tak setuju dengan pemakaian purdah, jangan menolak. Sebab mereka ada dalil. Saya tak setuju ada orang mengatakan, kenapa nak pakai purdah dalam keadaan sekarang? Tak, itu pandangan dan mereka ada dalil. Lagi pula purdah ni sebenarnya bukan penghalang orang masuk Islam. Penghalang besar orang masuk Islam akhlak yang buruk. Purdah tak pakai, langsung tak pakai, lagi teruk. Jadi yang pakai purdah tu bagi saya terbaik. Contoh bid'ah yang selalu dilakukan. Itu boleh PM lah, boleh PM. Fungsi masjid bukan berdalam tinggi. Lagi Ustaz? Kita sedekah makanan, adakah sedekahnya berhenti setelah? Ya, dia sedekah ada dua. Satu sedekah langsam, bagi sekali itu dapat sekali pahala je. Seperti bagi makan pada orang miskin, bagi makan pada anak yatim.
Yang kedua, sedekah jariah, iaitu lepas kita bagi, pahala akan terus mengalir. Seperti apa? Seperti kita buat perigi, disebut dalam hadis kan, kita buat perigi pada orang miskin. Selagi mana perigi itu diguna, seramai mana, selama mana, pahala dia terus mengalir. Bukan sekaligus. Kita buat masjid, kita bagi kapet di masjid, kita bagi kipas ke masjid. Selama mana kipas tu diguna, seramai mana solat di atas kapet tu, kita akan dapat pahala. Begitu juga ilmu yang bermanfaat. Saya mengajar ilmu sekali dan pelajar terus beramal 20 tahun. Saya dah mati, saya dapat pahala amalan pelajar 20 tahun tu. Kemudian pelajar tu pula sebar pula pada yang lain. Saya juga akan dapat pahala kalau ilmu tu berasal daripada saya. Wallahu a'lam. Cara ringkas macam mana hendak kaitkan ayat ini dengan tazkiyatun nafsi? Ayat apa ni? Macam mana hendak kaitkan ayat ni dengan ayat mana ni? Ni. Sebenarnya bila sebut kalimat tayyibah, dia ada kaitan dengan tazkiyatun nafsi. Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha, telah berjayalah orang yang membersihkan jiwanya. Macam mana cara bersihkan jiwa? Iaitu bermula dengan kalimah tayyibah. Kalimah la ilaha illallah, kalimah beriman dengan rukun iman. Kemudian suburkan akidah itu, iman itu dengan amal-amal soleh, dengan zikir, dengan sentiasa mentadabbur Al-Quran. Jadi dia kait mengait, tak ada benda yang terpisah. Kalau sumbernya daripada Quran dan hadis, dia kait mengait, tak ada yang terpisah. Apakah syarat untuk mengajar Iqra? Syarat untuk mengajar Iqra ialah pandai Iqra. Dan syarat nak mengajar Quran, pandai Al-Quran. Syarat nak berdakwah, ada ayat. Allah kata balighu anni walau ayat. Ada satu ayat kamu faham, kamu amalkan, dah cukup syarat untuk sampaikan. Cara nak tanam rasa kasih cinta pada Rasul. Belajarlah sirah Nabi. Kan ada pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita tak kenal orang tu, macam mana kita nak cinta? Jadi kita tak kenal Nabi, kita tak belajar sirah dia, kita tak tahu perjuangan hidup Nabi, kita tak tahu pengorbanan Nabi untuk agama Allah. Jadi macam mana kita nak cinta? Jadi satu, tadabbur Al-Quran. Yang kedua, belajarlah sirah Nabi satu persatu. Bahkan sahabat berkata, kami belajar sirah Nabi sebagaimana kami belajar surah-surah daripada Al-Quran. Boleh faham? Sahabat berkata, kami belajar sirah Nabi sebagaimana sama dengan kami belajar surah-surah daripada Al-Quran. Makna sama naik. Sebab belajar sirah melengkapkan kepahaman kita kepada Al-Quran. Berapa ramai yang tadabbur Al-Quran, tak belajar sirah. Berapa ramai yang belajar sirah tapi tak belajar Al-Quran. Jadi tak seimbang. Sebab itulah ada orang yang belajar Quran tapi tak cinta Nabi. Ada orang yang belajar fiqh tapi tak cinta Nabi. Sebab apa? Dia jahil tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh bagi penjelasan tentang betul ke setiap kata-kata itu adalah doa? Tak betul, tak ada dalil. Yang betul ialah setiap doa adalah doa. Setiap kata-kata bukan mesti doa. Takkanlah saya kata pada anak saya, pergi tidur. Takkanlah itu doa. Apakah syarat untuk dah? Kadang-kadang ada satu waktu apabila kita menguruskan ibu yang sangat uzur sehingga tidak dapat mengerjakan solat awal waktu. Macam mana tu? Dia sebenarnya, sebab itulah antara hikmah Allah bagi waktu solat tu panjang. Salah satunya Allah nak meraihkan orang yang ada masalah yang tak dapat dielakkan. Emergency kan. Kadang-kadang sakit nak beranak, kadang-kadang accident, kadang-kadang ada musuh ke. Tapi Allah juga sebut dalam Quran, hendaklah kamu usaha supaya solat awal waktu walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Contohnya Allah kata dalam surah Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Bila kamu dalam ketakutan, hendaklah kamu solat juga walaupun dalam keadaan rijalan, berjalan kaki, aw rukbanan, ataupun dalam keadaan menunggang ataupun menaiki kenderaan, walaupun dalam keadaan ketakutan. Jadi kalau kita jaga mak, memang tak boleh nak tinggal, maka tak dimaafkan, maka dimaafkan. Katalah kalau kita tinggal mak kita jatuh ke, dia berak ke, dia main dengan najis ke, maka uruskan dia bagi selesai, lepas tu solat. Dan kalau kita solat lewat kerana terpaksa,
dalam keadaan darurah, maka dimaafkan. Tapi kalau kita ada peluang untuk solat awal waktu, sedangkan solat tu tak lama 10 minit kan, kita buat solat dulu, lepas tu uruskan mak. Wallahu a'lam. Boleh Ustaz bagi contoh kitab sirah yang bertepatan dengan hadis-hadis sahih yang ada dijual di kedai? Antara sirah yang paling terkenal dan paling baiklah bagi saya Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum, dan rasanya telah diterjemah dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Dia satu buku dan lengkap sirah Nabi. Yang kedua, kitab ni tapi panjanglah, Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu sebenar, walaupun dia sebut hadis-hadis, tapi sebenar secara tak langsung dia menceritakan perjalanan hidup Nabi. Wallahu a'lam. Dah. Okey, kelas kita akan datang ialah petang ni pukul 2.45 insya-Allah. Tajuk dia Tazkiyatun Nafsi, siri kedua. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.